A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Atira binti Nordin, nombor matrik 056498. InsyaAllah hari ini saya akan membentang mengenai hadis 44. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aqala musliman aqalahu Allahu atharatahu, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersedia membatalkan transaksi antara dua orang yang sedang bertransaksi, maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Maksud bagi makna ijmali tadi ialah ketika telah mencapai kata sepakat antara pembeli dengan penjual untuk melakukan transaksi, seseorang pembeli kadangkala merasa menyesal atas pembelian yang telah dilakukan. Mungkin disebabkan merasa ditipu atau harga terlalu mahal atau tidak memerlukan lagi barang tersebut. Dalam keadaan sebegini, penjual disuratkan menawarkan pembatalan transaksi kepada pembeli dan memberikan hak pilih sekali lagi kepada pembeli. Penjual seperti ini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memperoleh rahmat daripadanya. Di samping penjual disunatkan berbuat demikian, maka pembeli pun disunatkan untuk melakukan perkara yang serupa dalam masalah ini. Seterusnya ialah tahlilul lafzi. Yang pertama ialah aqala min aqalah wa hiya fi syar'i raf'ul 'aqdi al-waqi'i baina muta'aqidaini wa yakunu dhalik bi lafzi yaquluhu al-ba'i'u aw al-mushtari, mithlu aqaltuka min al-bai'i aw aqaltuka min al-'aqdi wa nahwa hadha mimma yuqaddamu ma'nahu 'urfan. Kalimah ini berasal daripada al-iqalah, yang mana takrifnya menurut syariat membawa maksud membatalkan akad yang telah disepakati oleh dua pihak, yakni pembeli dan juga penjual, yang mana lafaz pembatalan akad ini dilakukan oleh salah satu pihak, iaitu pembeli ataupun penjual. Contohnya dengan kata aku menawarkan pembatalan transaksi ini kepada kamu, atau menawarkan pembatalan akad ini kepada kamu, atau lafaz-lafaz yang seumpama makna dengannya. Yang kedua ialah musliman. Hadha kharaja makhrajal ghalibi aw li anna iqalata al-muslimi afdalu 'inda Allah min iqalati ghairihi wa illa fa thawabul iqalati thabitu 'ala kulli hal wa qad warada 'inda al-bazzar bilafzi man aqala nadiman fayu'ammamu. Kalimah ini hanya sekadar menunjukkan kebiasaan sahaja, kerana pembatalan akad seseorang Muslim lebih disukai oleh Allah daripada melakukan pembatalan kepada orang selain Muslim. Apa pun ganjaran pahala untuk tawaran pembatalan akad tetap kekal, meskipun dilakukan ke atas orang selain Muslim. Dalam kaitan ini, Al-Bazzar mengemukakan riwayat hadis yang lebih umum lagi berbanding hadis di atas, yang mana bunyinya ialah man aqala nadiman, yakni membawa maksud barang siapa yang menawarkan pembatalan kerana adanya penyesalan, yang mana kalimah ini tentu bersifat lebih umum. Seterusnya ialah atharatuhu. Zalla wa sakata wal athratul marrat ja'huma atharatun ay wafarallahu zallatahu wa khati'atuhu, yang membawa maksud Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala ketergelinciran dan kesalahannya. Seterusnya kita masuk kepada fiqhul hadis, iaitu yang pertama istihbabu iqalatin nadimi ala safqati aqdiha. Qala fi syarhil iqna'i al-iqalatu fasqan lil aqdi li'annaha ibaratu 'anil raf'i wal izalati falaysat bai'a. Disunatkan menawarkan pembatalan jual beli meskipun telah disepakati oleh kedua pihak antara pembeli dan penjual sebelum itu. Yang kedua ialah bayanu annal muslim ahaqqan bil musamahati min ghairihi, yang mana menjelaskan bahawa seorang Muslim lebih berhak untuk bertolak ansur kepada sesama Muslim berbanding kepada orang lain. Yang ketiga ialah bayanu an al-musamahatu baina al-ibadi mud'atu li musamahatillahi ta'ala li'ibadih wa mu'amalatihim bilutfatin kama fil hadith ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Menjelaskan bahawa bertolak ansur kepada semua hamba Allah akan diberi kemudahan oleh Allah dan dicucuri rahmatnya. Dalam kaitan ini, Rasulullah SAW bersabda, orang yang bersifat kasih sayang akan sentiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat ialah hiya mustahabbatu linnadimi lima taqaddama min hadithi al-babi man aqala musliman bai'atuhu aqala Allahu athratahu yawmal qiyamah.
Maksudnya al-iqalah disunatkan bagi orang yang menyesal berdasarkan hadis terdahulu. Barang siapa membatalkan seorang Muslim, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kesalahannya di hari kiamat. Yang kelima ialah tasihu iqalatu bila syuruti bai'i li'annaha fasqan lil 'aqdi wa laysa bai'an fatasihu fil bai'i walau qabla qabdihi wa tasihu fi makilin wa mawzunin wa ma'dudin wa mazru'in bighairi kailin wa waznin wa'din wa zar'in. Wal khulasah annaha la ta'khudhu syurutal bai'i wa ahkamahu li'annaha raf'ul 'aqdi wa izalatu lahu faqat. Al-iqalah sah tanpa syarat-syarat jual beli kerana ia boleh merosakkan akad. Ia sah di dalam jual beli walaupun sebelum diterima. Al-iqalah sah di dalam sesuatu yang ditimbang, dihitung, diukur, timbangan hitungan dan ukuran. Kesimpulannya, sesungguhnya al-iqalah ini tidak mengambil syarat-syarat hukum jual beli kerana sesungguhnya al-iqalah ni hanya sekadar mengakad dan membatalkan akad sahaja. Seterusnya ialah la tasihu al-iqalah bi ziyadati ala thamani ma'qudi bihi aw bi an qada minhu aw bi ghairi jinsihi li anna muqtada al-iqalati raddul amri ila ma kana alaih. Al-iqalah tidak sah dengan menambahkan nilai pada objek akad atau menguranginya atau juga mengembalikannya bukan dengan barang sejenis. Kerana tuntutan dan al-iqalah adalah mengembalikan semula seperti apa yang dibelinya. Seterusnya ialah anna man taraka syai'an Allahu azza wa jalla awaddahu Allahu ta'ala khairan min. Sesiapa yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah akan membalas dengan sesuatu yang lebih baik. Yang seterusnya ialah wala tajuzu iqalatu illa bimithli thamani awal qadran wa naw'an li'anna al-aqda idza irtafa'a raja'a kullun minhuma bima kana lahu. Tidak boleh mengembalikan kecuali dalam kuantiti, jumlah dan harga yang sama setelah akad dibatalkan. Fiqhul hadis yang seterusnya ialah mubahu sawa'un kanat min al-bai'i am min mushtari aw jaizun fil bai'i. Maksudnya dibolehkan sama ada dari penjual atau pembeli untuk membatalkan jualan tersebut. Seterusnya ialah an-nafil qubuli bil ilwa'i tafrijan li qurbatil muslim wa fihi aidan tafrihu li karbi al-mutasamihi fid dunya wal akhirah. Maksudnya menerima pembatalan dapat menegakan kesusahan seorang Muslim serta memberi kelegaan untuk kesusahan orang yang bertolak ansur di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir sekali ialah an yakunal muslim hayyinan layyinan ma'a ikhwanihi muslimina yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsi. Maksudnya seorang Muslim harus bersikap mudah mesra dan lemah lembut terhadap saudara Muslim serta mencintai mereka seperti apa mereka mencintai dirinya sendiri. Itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam.